Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid di rumah? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Tanpa lengahkan masa, insya-Allah kita teruskan dengan pelajaran kita hari ini, pendidikan Islam dalam bidang jawi insya-Allah. Sebelum kita mula, marilah sama-sama kita bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, tajuk kita hari ini ialah seni khat warisan bangsa. Okay, dalam muka surat 58 hingga 62 pendidikan Islam tahun 5. Okay, yang pertama kita akan tengok peralatan menulis khat. Okay, peralatan menulis khat. Khat ni ada alat-alat dia untuk tulis. Sebelum tu dah tahu kan apa maksud khat. Khat ni adalah tulisan Arab yang ada seni-seninya. Jadi kita tengok dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama alatan tradisi, yang kedua alatan moden. Okey, kita tengok yang pertama alatan tradisi. Apa alatan yang biasa digunakan? Yang pertama batang hijau. Okey, ni satu jenis pokok. Boleh tengok dalam gambar tu, batang tu digunakan untuk dijadikan sebagai alat untuk tulis. Yang kedua buluh. Okey, kalau pernah tengok masih ada sekarang ni orang tulis khat yang dipakai buluh, dia asah dan dia celup gunakan dakwat. Yang ketiga batang resam. Digunakan juga untuk menjadikan alatan tradisi untuk menulis khat. Okey, ni antara tiga. Seterusnya alatan moden yang biasa digunakan sekarang. Yang pertama pen. Okey, pen atau marker pen lah kita gunakan untuk khat. Yang kedua pen kaligrafi. Okey, ada dijual kedai buku, dia memang tulis pen kaligrafi untuk kita buat tulisan khat. Yang ketiga pensel khat. Pensel dia macam petak sikit tu, digunakan untuk tulis khat. Okey, jadi kita sebenarnya boleh juga gunakan pensel biasa untuk buat khat, tak ada masalah, boleh. Okey, jadi ada cara dia untuk kita asah pensel biasa kita 2B tu jadikan sebagai pensel khat. Okey, yang pertama mesti ada dua bahan ni dulu. Adanya pisau dan juga pensel 2B lah untuk kita asah. Okey, kita mula mengasah. Kalau tengok dekat gambar ni, kita asah di satu bahagian dulu. Jadi macam ni. Okey, supaya jadi macam ni. Dan lepas tu kita pusing ke sebelah sana, buat benda yang sama. Okey, ni sebelah kanan contoh. Lepas tu terbalikkan sebelah belakang dia, jadi macam ni. Dan akhirnya akan terbentuklah dia macam lepeh macam ni kan. Lepas tu kita asah dia punya mata bagi tajam, bagi elok. Lepas tu kita potong serong supaya terbentuk seperti mana pen kaligrafi tadi kalau tengok kan. Contohnya ni. Ni serong macam ni Pensel pun kita buat serong supaya kita nak tulis khat tu mudah. Okay, teknik asas penulisan khat, seni khat. Kita boleh tengok satu persatu cara duduk dan kedudukan kertas. Dada menghadap ke meja 180 darjah. Okey, boleh tengok gambar ni sebagai rujukan cara duduk. Okey, ni teknik asas cara kita nak buat khat. Boleh tak nak buat di atas pokok? Contoh nak panjat pokok, buat ke atas pokok. Kalau profesional dia boleh buat. Tapi kita sebagai pemula ni, kita kena ikutlah tertib-tertib yang asas ni supaya mudahkan kita tulis. Okey, yang kedua, pen dipegang selari dengan kedudukan kertas. Kita letakkan pen tu, tengok dalam gambar tu kan. Kertas 90 darjah. Okey, boleh tengok. Okey, kedudukan pen tu dan kedudukan kertas. Okey, seterusnya keseluruhan mata pen menyentuh kertas. Okey, mata pen yang serong tadi, kita bagi pastikan dia kena kepada kertas yang kita nak tulis tu. Jangan kita letak menegak mesti tak kena kan salah satu bahagian. Kena serong supaya mata dia ni semuanya kena dekat bahagian kertas. Pen dipegang dengan kadar 1,5 inci
dari awal mata pen. Ni jarak antara mata pen dengan tangan kita pegang tu lebih kurang lah 1,5 inci. Okey, ni kaedah asas. Kemudian jenis jerif huruf kod nasakh. Okey, sebelum kita mula, tadi kita bincang pasal kod secara umumnya, dan fokus kita untuk hari ini adalah kod nasakh. Kod ni ada banyak, ada kod nasakh, rikaah, ada diwani, ada kufi dan sebagainya. Hari ini kita nak belajar kod nasakh dulu. Kod nasakh pun ada jenis-jenis dia, jenis huruf dia. Kita tengok Yang pertama, jenis huruf menegak. Menegak maknanya dia tegak. Tegak. Alif, kaf, tegak, lam, itu contoh tegak. Ni yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua, jenis mendatar. Okey, mendatar. Okey. Yang ketiga, huruf melengkung. Nun melengkung, nya ni huruf jawi lah kan. Qaf, ya, melengkung. Huruf separa bulat. Dia tak penuh bulat. Kalau bulat penuh macam ni. Ni separuh. Okey. Ni ada dalam buku teks juga kalau awak tengok kan. Ni boleh tengok contoh kat sini. Seterusnya, huruf berekor. Huruf ra, huruf zai, huruf waw, huruf va, v ni Kemudian huruf bergigi. Ada gigi. Sin, shin. Ini antara jenis-jenis huruf kod nasakh. Okey, baik. Seterusnya, ni contoh penulisan kod nasakh. Kalau awak tengok kan, Ustaz macam biasa je huruf dia. Sebab kod nasakh ni kod yang famous, kod yang selalu digunakan di mana-mana. Acara rasmi ke apa, selalunya digunakan kod nasakh. Sebab tulisannya yang senang dibaca, jelas dan cantik juga. Okay, jadi rumusan untuk kod nasakh ni merupakan satu kaedah penulisan kod yang paling terkenal berbanding dengan jenis-jenis kod yang lain. Okay. Kalau awak tengok dekat Al-Quran, Al-Quran pun menggunakan kod ini. Okay. Bukan sahaja kod ini senang dibaca dan ditulis, tetapi juga cantik serta sesuai untuk menulis Al-Quran, buku, majalah, akhbar dan lain-lain. Okay, sebab dia senang dibaca. Kalau awak bandingkan contoh dengan kod kufi kan, dia petak-petak, kadang-kadang susah nak baca. Ada yang buat kod diwani, dia macam berpusing-pusing. Okay, awak boleh tengok dekat Google kalau awak cari jenis-jenis kod. Ada yang macam-macam jenis. Jadi yang paling senang, yang paling famous, yang biasa digunakan adalah kod nasakh yang kita belajar hari ni. Okay, nanti kita akan masuk lagi tajuk ni. Hari ni cuma pengenalan secara umum dulu, macam mana cara nak duduk dan sebagainya tadi kan, dengan pensel, alatan apa yang digunakan, yang tu dulu untuk hari ni. Nanti minggu depan insya-Allah kita akan sambung buat praktikal. Kita akan cuba tulis huruf-huruf tertentu dalam buku kita insya-Allah. Okey, jadi tugasan kita hari ni. Okey, sebelum saya bagi tahu tugasan, segala tugasan selepas ini, okey, tugasan awak buat kat buku tulis ke, kuizis ke, okey, awak tak perlu PM saya personal, tak perlu. Cuma awak masuk ke dalam Telegram yang awak dah ada dalam tu, file tahun 5 Bitara tu kan. Awak masuk dalam tu, awak send je kat situ supaya saya pun senang semak di situ dan handphone kita masing-masing pun tak hang kan. Ini kalau hari-hari, kalau saya contoh ada 7 kelas pada hari yang sama, awak bayangkan berapa ratus WhatsApp tu akan masuk pada masa yang sama. Saya nak semak satu persatu memang pening jugalah. Jadi untuk memudahkan kita bersama, masukkan dalam Telegram. Saya boleh tengok ikut kelas kan, senang untuk saya tengok satu persatu. Okey, seterusnya, okey, buku tulis sediakan buku tulis. Ni untuk latihan hari ni. Buku tulis, buku jawi. Buku ambil bahagian jawi. Okey, pastikan tulis hari, tarikh, garis. Ni ramai yang lupa juga garis. Okay, ni soalan-soalan dia. Awak salin soalan sekali dengan isi jawapan. Okay, soalan salin, jawapan pun kena isi. Okay, boleh screenshot untuk mudahkan awak nak buat kan. Screenshot. Ni soalan pertama.
antara peralatan tradisional. Untuk menulis tadi kita dah belajar dah apa peralatan tradisional, awak senaraikan saja kat sini. Dalam buku teks pun ada. Ni soalan kedua, boleh screenshot. Okey, nanti tulis balik dekat buku latihan bahagian Jawi. Okey, ni peralatan moden pula, senaraikan kat sini. Okey, soalan ketiga, pen dipegang berapa dia? Selari ke mendatar ke? Tadi kita dah belajar tadi. Berapa darjah, 60 ke 90. Isikan tempat kosong ni. Okey. Yang keempat, okey, isi tempat kosong juga sebahagian atau keseluruhan mata pen menyentuh. Tadi saya dah sebut dalam video ni. Okey, soalan kelima, pen dipegang dengan kadar 1,5 ke 2 inci. Tulis di sini jawapannya. Okey. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Sila komen kalau anda faham tugasan yang saya berikan. Kalau tak faham, tak jelas, boleh PM saya sekiranya ada yang tak jelas. Ataupun boleh juga tinggalkan di ruangan komen. Nanti saya akan reply insya-Allah. Okey, jangan lupa isi form kehadiran. Okey, yang ni penting sebab setiap kali kehadiran kita akan tengok melalui form ni. Jadi kalau awak dah buat tugasan contohnya, okey, tapi awak lupa ni, nanti dalam sistem kata awak tak hadir. Jadi kesianlah. Lebih baik awak isi kehadiran ni. Okey, jadi tamat. Terima kasih kerana anda memberikan perhatian. Semoga perjalanan kita PDPR ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak buatlah tugasan yang disediakan tu. Mudah-mudahan kita diberkati insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.